Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-samalah kita merafakkan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merafakkan ataupun meninggikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan di atas apa yang telah pun Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita pada hari ini. Setelah kita semua sedia maklumlah, kita baru je agak lamalah kita tak buka masjid ni kepada orang awam kan. Terhadlah bilangan. Kita hentikan agak lama kelas kita ni, sebulan lebih Allah alam apa. Disebabkan musibah sama yang masih lagi belum reda. Tak berapa tahun ni jumlah orang yang kena tak tahulah kan. Tak tengok lah, rasa macam lemah sangat nak tengok tiap hari kan. Kita berusaha lah sedari yang mungkin, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan. Dan sebelum kita sambung kita punya pengajian tafsir kita dalam apa yang disyarahkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir dan beberapa tafsir lain yang daripada surah yang sama, ayat yang sama. Sebelum kita mula ni tuan-tuan, yang saya catat ni kita berhenti pada ayat 78 ni. Ikutkan betul kot, Allah alam lah. Saya nak sebut pada tuan-tuan semua pada pertemuan kita yang pertama lepas kita cuti lama ni. Allah Subhanahu wa taala, dia setiap kali bila mana Allah Subhanahu wa taala uji para rasul Tuhan, ada satu perkara yang penting yang kita semua pun kena ambil i'tibar, pengajaran daripada perkara itu. Sebab musibah rasul-rasul Tuhan ataupun semua kisah rasul-rasul Tuhan yang ditimpakan dengan ujian ni, dia menjadi satu sandaran pada kita bahawa kita umat Islam yang bukan rasul ni pun tak lepas daripada ujian ataupun tak lekang. Tak boleh kita ni dalam kehidupan kita anggap kehidupan kita ni takkan diuji. Kita bahagia daripada lahir, senyum sampai mati senyum, tak kena uji apa, tak mungkin. Semua orang akan ada ujian. Di sebalik semua ujian-ujian ni, antara perkara yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara tu satu didikan kepada rasul, ialah dengan merujuk kepada kisah-kisah kaum terdahulu, kisah-kisah rasul terdahulu yang sama juga perjuangan mereka agak getir dalam episod perjuangan mereka sendiri. Sebab tu tuan-tuan, episod-episod duka ataupun episod-episod bukan episod lah kan, dia macam musibah-musibah yang Nabi Allah Ibrahim terutamanya lah. Nama Nabi Allah Ibrahim ni penting ke atas perjuangan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Sebab Nabi Allah Ibrahim ni sentiasa menjadi contoh tauladan kepada semua rasul-rasul yang lain. Allah kaitkan dengan perjuangan Rasulullah SAW tu, Allah kaitkan dengan perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS. Untuk apa? Untuk nak bagi tahu bahawa agama ni bukan Rasulullah yang mulakan.
Ada lagi orang lain terdahulu yang dah memulakan perjuangan agama ni. Kita kalau rasa susah hari ni, tuan-tuan tahu ada orang yang lebih susah daripada kita yang yang telah lama mengharungi susah dalam perjuangan kehidupan dia ni. Kita mungkin baru COVID tu hari baru rasa susah. Ada orang sebelum kenal COVID ni apa dia memang dah susah pun. Sebelum ni memang dia lahir susah. Dalam kehidupan yang kesempitan yang susah. Setiap hari dia berlapar. Kita masa Ramadan dia tahan lapar. Dia sebelum Ramadan, semasa Ramadan, selepas Ramadan pun dia biasa berlapar sebab dia memang orang susah. Rasulullah tuan-tuan, dalam perjuangan Nabi, nama Nabi Allah Ibrahim ni sangat penting. Sebab nak berikan semangat dan juga motivasi kat diri Nabi, dekat jantung hati Nabi SAW, bahawa bukan kau seorang je yang susah, ada Rasul terdahulu yang juga sama susah dalam perjuangan menegakkan agama Tuhan Jalla wa'ala. Sebab tu Al-Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Quran dia sebut jelas kat Nabi Muhammad SAW, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul. Dan semua ni wahai Muhammad, kami ceritakan, kami nakusu, kisah. Na tu dia dhamir kami ceritakan. Nakusu alaika, ke atas kau wahai Muhammad, min amba'ir rusul. Khabar, berita. Amba ni dia naba'un. Naba'un tu berita kan. Ayyudhu naba'in. Nabi ni maksud dia pembawa berita besar. Ayyudhu naba'in, yang memiliki berita yang besar. Naba, Nabiyun, anba tu maksud dia cerita-cerita lah. Khabar, berita. Allah kata, dan semua tu wahai Muhammad, kami ceritakan kepada engkau tentang cerita Rasul-Rasul terdahulu. Ma nusabbitu bihi fuadak. Cerita yang boleh menjadikan nusabbitu bihi fuadak, yang menjadikan nusabbit fuadak. Fuad ni maksud dia jantung hati, ataupun fuad ni maksud dia jiwa Nabi. Nuthabbit yang boleh menguatkan, mengukuhkan, memberikan motivasi baru ke atas jiwa Nabi semasa Nabi diuji. Sebab tu Nabi SAW ada kaitan besar dengan Nabi Allah Ibrahim, sebab Quran yang letakkan kaitan tu. Rasulullah semasa diuji dengan ujian, Nabi teringat, dulu Nabi tu macam mana dia buat dengan ujian kaum dia. Dulu Nabi Nuh macam mana tengah-tengah banjir, macam mana kaum tak taat pada dia kan. Aku hari ni himpunkan pengikut yang ramai. Kalau tak ramai pun, sekurang-kurangnya lebih daripada Nabi Nuh punya pengikut. Ribuan tahun, 60 orang je. Ribuan tahun tau, 60 orang. Siapa boleh tahan? Yang mengundi kita 60 orang je, tuan-tuan boleh tahan? Deposit pun dia tak bagi adik. Kalau 60 orang yang mengundi, tuan-tuan, tak payahlah. Kempen apa benda 60 orang. Tuhan yang maha pemurah, dia tak ikut pengikut berapa orang. Tak, dia tengok usaha kita macam mana. Manusia dia ikut pengikut. Manusia ni dia nilai orang dengan pengikut. Tengok-tengok yang undi 60 orang, habis deposit semua hangus. Habis kita. Tapi Allah tak macam tu. Allah tengok usaha para Rasul Tuhan Jalla wa'ala. Sekurang-kurang Nabi Muhammad dia tengok pengikut dia ada yang taat, yang beriman pada Tuhan, lebih daripada 60 orang. Dia terbitkan rasa syukur Nabi. Sekurang-kurangnya taklah degil macam pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Tengok Nabi Allah Ibrahim punya perjuangan. Hebat Nabi Allah Ibrahim punya perjuangan. Rasulullah sentiasa merujuk. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bimbing perkara tu. Sebab tu tuan-tuan, kita bila baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kita baca selawat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiba-tiba ya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Apa kaitan nama Nabi Allah Ibrahim dengan selawat ke atas Rasulullah itu kan? Ni selawat yang paling agung ni, yang paling besar pahala. Tuan-tuan berhimpun berapa lama sekalipun selawat, kalau selawat tu cipta sendiri punya bersih, tak sama dengan pahala besar selawat dengan selawat Ibrahimiyah yang Allah letakkan kepada kita dalam solat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tiba-tiba dia ada nama Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa kan? Sebab saya kata dia penting Allah Ta'ala mengaitkan perjuangan Rasulullah dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Okey tuan-tuan, kita hari ni pun ada musibah, susah kita semua. Ada susah kita. Virus ni susah hari ni. Kita kena tahu tuan-tuan, sebelum kita susah hari ni, tuan tengok, untuk tuan-tuan nak pujuk diri sendiri kan, yang mungkin susah hari ni, kena berhenti kerja, bisnes tak jalan, apa semua kan. Tuan-tuan perhatikan orang yang dah lama susah. Tuan perhati macam mana. Saya depan rumah saya tu ada satu orang makcik tu, nenek tu, dia umur dah dekat 90 dah. Dia ada pengalaman zaman-zaman penjajah. Dia kadang-kadang dia lupa-lupa sikit. Dia macam orang kata nyanyuk, tapi bukanlah nyanyuk, tapi dia macam dah berumur kan. Dia lupa sikit. Bila cerita dia sempat lah. Kita tuan hari darurat hari ni. Ni darurat ni main-main tau darurat ni. Darurat benda KFC dah sampai depan rumah bawa KFC. Darurat apa benda, boleh order KFC depan rumah pakai food grab sampai. Darurat apa benda. Saya tanya nenek tu, dulu punya darurat memang tak makan. Tu sebab orang Melayu kita ni, dia cari, dia tahu ubi tu boleh makan. Siapa boleh kaji tu, rempah ni boleh masuk dalam ni boleh goreng ni. Sebab dulu susah tu, terutama mungkin ada pengalaman. Dulu memang susah. Nak cari ikan siakap tak ada, ikan bawal tak ada. Makan apa weh? Makan tu lah dia. Tengok-tengok pokok ni, tengok-tengok dia punya akar tu, besar kan ni, boleh buat apa akar dia ni? Makan ubi. Keledek makan, ubi makan. Tak ada orang fikir akar tu boleh makan. Orang Melayu kita makan sebab dia tahu pernah zaman-zaman susah. Kita hari ni tak cakap apa pun, tak cakap saya jual, saya beli. Tekan-tekan handphone, makanan sampai kat rumah. Darurat apa benda ni tu? Tu saya kata darurat ni main-main je, bukan darurat betul. Kalau tanya nenek tu, dia kata darurat dulu-dulu masa sebelum merdeka main. Oh itu getir. Yang tuan-tuan tengok cerita, tuan tengok cerita Sarjan Hassan, dia simpan radio kat dapur tu kan. Yang ada pengkhianat seorang buang tu. Buang asam punya buang tu. Dia boleh pergi cari dalam rumah tu kan. Radio orang simpan. Anak bangsa sendiri simpan radio nak tahu maklumat. Dia boleh jadi pengkhianat pula. Allah. Cerita tu menusuk kalbu lah orang lama tengok cerita tu kan. Sarjan Hassan. Hassan pengecut tak macam Abang Aziz dia kata. Orang dulu susah tau. Dia macam cerita tentang duit daun pisang. Saya ingatkan duit daun pisang. Rupanya duit tu cop daun pisang. Oh, dia cerita yang tu. Susah lah orang dulu tu susah tu kan. Tuan-tuan lagi tahu lah, tuan-tuan dah berumur pada saya kan. Lagi susah orang dulu. Tuan-tuan kalau kenangkan perjuangan orang terdahulu nak tuntut kemerdekaan. Kalau tak dulu pun tuan fikir sekarang ni. Sebelum COVID ni duk jadi kat kita semua susah hari ni. Siapa dia orang susah yang sebelum COVID ni muncul susah dah. Tuan tengok kehidupan dia. Dia tabah. Dulu dah susah. Dia kata, awak hari ni baru susah. Saya sebelum COVID ni saya dah susah dah. Tuan tengok betapa tabahnya dia. So kita pun rasa rendah diri. Ya Allah, dia lagi susah pada aku. Tapi dia tabah dalam perjuangan kehidupan dia. Bukanlah kita nak meremehkan kesusahan hari ini. Tidak. Tapi nak bandingkan dengan tuan-tuan bahawa Al-Quran dia ajar kita menilai orang susah yang terdahulu punya susah macam mana. Rasulullah susah, tapi Allah kaitkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rasul kau tengok Nabi Allah Ibrahim macam mana perjuangan dia. Rasulullah tengok Nabi Allah Ibrahim, masya-Allah. Setakat kena campak dengan batu, aku kena baling dengan batu. Nabi Allah Ibrahim tu dia dicampak dalam api, bukan orang baling dengan batu tak, dia dicampak dalam batu api. Oh, lagilah berat perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Waktu Al-Quran dia sebut wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Sangat penting ayat tu untuk menjadi motivasi ke atas diri kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu. Entah bila tak tahulah COVID ni berakhir ataupun tidak kan. Saya rasa kita kena belajar kot hidup dengan COVID ni. beri dia kerakyatan negara Malaysia sikit COVID ni. Memang dah ada kat situ. Kita kena belajar lah untuk hidup macam mana dengan COVID ni. Norma baharu ni terimalah seadanya, Allahu a'lam. Walau bagaimanapun tetap kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala tamatkan musibah ni dengan cara yang baik insya-Allah. Dan doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian tafsir kita ni pada kelas yang lalu, kita dah ceritakan banyak tentang peristiwa-peristiwa tentang kaum Bani Israel, Yahudi, na'atullah alaihim ajma'in. Yang sampai hari ini mereka duk wujud, mereka duk ada. Dan kaum yang sangat degil, yang sangat licik, dan macam syaitan, dia walaupun dia jahat tapi dia bijak. Macam syaitan, kan? Jahat tapi bijak. Saya sampai hari ni saya cakap kat orang ramai, syaitan ni tuan-tuan, kita pergi berlontar jamrah kan, lontar jamrah, kita lontar dekat tiang mengingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim lontar syaitan. Syaitan, saya kata syaitan dia walaupun jahat tapi dia bijak. Hari ni tak adalah dia duduk kat tiang tu tunggu orang baling dia, tak ada. Kita baling tu sekadar nak mengingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim, kan. Tapi syaitan dia tak bodoh nak tunggu kat tiang tu, baling laku sakitnya tak. Dia ada kat rumah kita hari ni dengan anak kita sembahyang maghrib tak pergi mana kan. Dia duduk bodoh, dia duduk ada kat tempat-tempat lain. Jadi itu rugi jadi orang yang baik tapi bodoh, rugi. Jadi orang baik kena bijak seperti mana syaitan jahat tapi bijak. Kita kena jadi baik yang bijak, bukan baik yang masuk perangkap 2 kali tak. Yang baik sangat taklah macam tu kan. Yahudi ni jahat tapi licik dan dia ni kaum yang bijak. Macam mana kita elak sekalipun dalam rumah kita mesti ada barang jenama orang Yahudi. Walaupun dia sikit dalam dunia ni tapi dia bijak, dia mengawal dunia. Quran menceritakan banyak amaran tentang perangai orang-orang Yahudi, sampailah surah yang kita baca ni pun Al-Baqarah sampai ayat ke-75, 76, 77 sampai 79 kita nak baca ni mengisahkan tentang perihal orang-orang Yahudi. Kelas yang lepas kalau tuan-tuan ingat, kita ada cerita satu peristiwa orang-orang Yahudi ni, mereka ada pembunuhan, anak saudara bunuh pak saudara. Dia bunuh sebab nak warisi harta pak saudara dia kan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang Yahudi supaya menyembelih korban agar mereka boleh mengetahui siapakah pembunuh yang membunuh Yahudi itu sendiri. Dan akhirnya wa kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Akhirnya pendek cerita, Allah Subhanahu wa taala hidupkan balik orang yang mati itu dan dia tunjuk siapakah yang bunuh dia, iaitu anak saudara dia sendiri, sebab anak saudaranya nak harta yang ada pada dia. Kemudian Allah cerita tentang kerasnya hati mereka. Lepas mereka dah tengok mayat tu bangun balik, beritahu kebenaran mana satu kebenaran, Allah kata thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Hati mereka keras daripada batu, bahkan au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras pada itu. Allah kata batu pun boleh mengalirkan air. Hati orang Yahudi jauh lebih keras daripada batu yang kita tahu batu tu keras. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian Allah dia kembalikan latar belakang zaman sebelum ni, cerita zaman Nabi Allah Musa dengan Yahudi. Allah dia jelmakan balik ayat seterusnya itu, kembali ke latar belakang zaman Rasulullah dengan para sahabat. Ada para sahabat yang dia harapkan Yahudi ni supaya masuk Islam agar mereka ni memberikan manfaat pada agama. Jadi Allah kata, adakah kamu afatatma'una ayyuminu lakum, adakah kamu nak berharap lagi wahai Muhammad dan para sahabat agar Yahudi yang degil yang kami ceritakan banyak kisah degil mereka ni, kamu nak harap mereka ni masuk Islam ke? Nak harap lagi? Allah seolah-olah macam menegur para sahabat lah. Nak lagi mereka masuk Islam? Nak lagi? Harap lagi? Allah kata afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Allah sebut perangai lagi orang Yahudi, mereka ni idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka ni Yahudi ni, dia jumpa dengan kamu para sahabat, dia kata dia beriman. Wa idza khala ba'dhum, bila mana dia balik ke kampung asal, dia berkhalwat dengan sesama mereka. Khalwat ni berarti dia rapat. Jumpa para sahabat, Allah guna kalimah laqul ladzi. Laqa ni maksud dia bertemu biasalah. Bertemu dengan para sahabat, Allah tak kata wa idza
Khalau ladzi, bila mana mereka bertemu, bermaksiat, berkhalwat dengan para sahabat, tak. Khalwat ni maksudnya dia rapat betul. Ada budak berkhalwat, berarti duduk rapat-rapat sesenyap, memang rapat betul nak khalwat kan. Yahudi ni dengan para sahabat dia bertemu je. Dia balik kampung dengan Yahudi, Allah kata khala ni dia berkhalwat, berarti memang dia rapat dengan Yahudi berbanding para sahabat. Ila khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu al. Dia ghibah ataupun dia mengumpat balik para sahabat. Dia bagi tahu, kau jangan cerita apa-apa kat sahabat-sahabat Nabi tu, jangan bagi tahu dia apa-apa maklumat, biarkan dia orang jahil, biarkan dia orang macam tu. Dia mengutuk balik para sahabat di belakang para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan perbincangan ni pada ayat seterusnya. Allah kata wa minhum ummiyu, pada ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka, yakni orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui Taurat kecuali amani, berangan, dongengan belaka, dan mereka hanya illa yadhunnun, mereka dengan agama ni mereka agak-agak, mereka dia macam agak-agak, dia main sangka-sangka ya. Kan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim, kecelakaan besar untuk orang-orang yang mengubah kitab dengan tangan mereka sendiri. Thumma yaquluna hadza min indillah, kemudian dia kata yang ni kitab daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalil, untuk dia jual dengan harga yang murah. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat tu, Allah kata maka kecelakaan besar bagi mereka, mimma katabat, daripada apa yang mereka tulis, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka besar bagi mereka akibat apa yang yaksibun, yang mereka kerjakan. Tak tuan-tuan, dua ayat ni 78 79, dua ayat ni Allah mulakan ayat 78 dengan wa minhum ummiyun. Dia ada kaitan dengan ayat 77 sebab ayat yang 77 tu Allah Subhanahu wa taala dia ceritakan tentang perangai Yahudi, yang perangai mereka bila bertemu dengan kawan-kawan dia sendiri kat kampung dia. Dia macam talam dua muka kan, ataupun zul wajahin, ada dua wajah. Dengan sahabat dia kata dia beriman, balik-balik kampung dengan kawan dia buka topeng dia, nampak perangai-perangai Yahudi dia. Allah sebut perangai orang Yahudi lagi pada ayat 78. Allah kata mereka ni wa minhum ummiyun. Tuan, ayat ni dalam tafsir, ayat ni sebagian ahli tafsir sebut ayat ni ditujukan kepada umat Islam ataupun manusia keseluruhannya. Dia bukan kaitan orang Yahudi je. Tapi sebagian ahli tafsir kata ayat ni memang merujuk pada orang Yahudi, yang mana mereka ni minhum ummiyun, mereka ni ada yang buta huruf. Dia ada kisah dia, buta huruf. Okey, kita tak apalah, kita baca tafsir kita baca tafsir yang mudah kita faham. Okey, in case ayat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menggambarkan sifat orang Yahudi. Kita tahulah, walaupun ada tafsir yang kata ni ayat ni rujuk pada orang Yahudi, tapi secara umumnya kita nak ambil pengajaran pada ayat ni pun boleh, tak ada masalah. Umat Islam secara keseluruhannya nak baca ayat ni untuk letakkan ayat ni untuk amaran diri sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi sebagian ahli tafsir sebut ayat ni menceritakan perihal orang Yahudi lagi. Mereka ni antara perangai mereka yang lain ialah mereka ni ummiyun. Ummi, tuan-tuan, maksud dia apa tuan? Ummi buta huruf lah. Buta huruf. Kenapa buta huruf ni perkataan dia ibu, ummi? Kenapa tuan? Tu penting kamus lughah bahasa Arab. Quran penting. Kamus lughawi Quran yang menghuraikan bahasa Arab ni, dia kalau sebut satu perkataan, dia memang memaksudkan kaitan dengan perkataan tu. Ummi ni buta huruf. Apa kaitan ummi dengan ibu? Apa kaitan buta huruf dengan ibu? Ummi ni kan ibu kan? Umun kan? Ibu kan? Apa kaitan buta huruf dengan ibu? Adakah ibu semua buta huruf? Kaum ibu? Tak. Tapi kaitan dia ialah anak yang ibu baru lahir kan, tak pandai baca, tak pandai nulis, bayi baru lahir, memanglah buta huruf. Kan, tu kaitan dia. Jadi Quran bagi tahu Yahudi ni, mereka ni ummiyun, la ya'lamun alkitab. Mereka ni buta huruf, tak mengetahui kitab. Tuan, maknanya apa tuan? Maknanya Yahudi ni kitab tu duk ada, tapi dia buat-buat tak tahu. Dia memang
Sumber dah ada. Kitab Taurat dah ada. Injil mereka pegang. Tapi dia sengaja membuta hurufkan diri dia. Dia tak nak bagi tahu, dia tak nak kaji, dia tak nak baca, dia tak peduli. Dia nak hidup dengan cara dia, dengan kejahatan dia sendiri. Dia ubah, dia buat hidup dia sendiri, dia ubah, dia ajak sesatkan orang lain. Dia ubah Taurat kepada Talmud, dia ubah syariat-syariat Taurat. Dia ajak pula Nasrani ubah kitab Injil jadi kitab apa, Bible apa benda gah ini kan. Walau sebenarnya guna Taurat dan juga Injil cukup bermakna besar bagi mereka, tapi mereka sengaja untuk jadi ummi, tak mau rujuk kitab, buat panduan syariah sendiri, ubah pula buat panduan syariah sendiri. Tu yang Allah sebut mereka ni wa minhum ummiyun, mereka ni buta huruf, la ya'lamunal kitab, mereka tak mengetahui apa yang terkandung dalam Taurat. Kisah tu dia merujuk pada orang Yahudi. Tetapi secara umumnya tuan-tuan, kalau kita nak letak ayat ni dalam konteks kita umat Islam hari ni pun boleh, tak ada masalah. Dan memang betul pun orang Islam hari ni tuan-tuan, Quran punya hebat kandungan dia. Berapa ramai orang yang nak kaji Quran? Kita baca tak faham berapa ramai? Pernah tak kita berusaha untuk memahami Quran? Sekurang-kurangnya sekali kita baca Quran, kita memahami maksud dia secara harfiah ke? Pernah tak kita rasa nak belajar balik ke bahasa Arab lah, sebab baca Quran tak faham, nak kena faham Quran ni. Bila dengar imam baca Quran dalam solat, tak faham lah apa surah-surah imam baca. Kalau boleh nak faham lah, macam nak faham? Dia pergi cari ke bahasa Arab, belajar. Kita tak macam tu. Dan kita suka cara lain. Kalau kita nak kenakan ayat ni pada diri kita, memang kena. Berapa ramai budak-budak muda hari ni tuan-tuan yang cari alasan tak mau belajar agama, walaupun agama Quran dan juga kelas pengajian ilmu yang bermadrasah, yang bersistematik macam-macam dah ada, mereka enggan nak pergi belajar ilmu. Itu belum cerita berapa ramai orang yang jadikan COVID ni alasan tak nak pergi sembahyang Jumaat. Berapa ramai hari ni dah jadi macam rutin biasa dah. Kita tengah-tengah dengan khutbah ni, budak-budak muda kalau lalu macam tak ada apa-apa je, tak ada perasaan, tapi alasan kuat, COVID macam nak pergi. Oh, alasan cantik kan? Bukanlah nak salahkan apa tak, tapi gaya-gaya tu tuan-tuan sebenarnya bukan pergi daftar, pergi usaha nak datang awal, tak ada pun. Memang tak nak datang pun niat dia kan. Wallahu a'lam. Kalau dia berniat nak datang, dia tak dapat datang, Allah punya kerja. Kita tak jadi Tuhan pula nak tentukan niat orang macam mana. Tapi kalau tengok secara umumnya, kalau orang yang dah daftar tapi tak dapat ni, dia muka kecewa tau. Tapi kita tengok daripada masjid, kita tengok budak-budak kat luar yang tak pergi tu, kita tengok, ketawa-ketawa tengok handphone, hebat dia ni. Kalau tak dapat pergi, dia sedih, kita pun kesian tak dapat pergi budak tu nak tak dapat pergi sembahyang Jumaat, kesian kat dia lah, kesian. Dia mungkin bersedih dengar pada jauh. Tapi tak rasa apa. Umat hari ni kan. Tu yang kadang saya geram, shopping mall semua hebat orang pergi. Masjid tak boleh pergi kan, kita geram. Tapi bukan nak marah apa tak, tapi SOP kena ikut. Kena ikut SOP kan. Cuma kadang-kadang kita pening macam mana nak buat umat Islam hari ni yang kadang-kadang masjid dah jadi macam terasing bagi orang-orang muda kita. Tuan-tuan, Yahudi ada kitab tapi dia jadi ummi. Dia tak mau. Dan mereka ni la ya'lamunal kitab illa amani. Dia tak tahu kitab Taurat tu apa, dia tak mau pergi kaji. Tapi benda-benda dongeng, benda angan-angan dia suka. Tuan-tuan, saya ke tuan-tuan rasa ayat ni memang wajar kita kenakan dekat batang hidung kita sendiri. Ada banyak perkara-perkara tahyul mahyul yang kita pakai. Tahyul mahyul tu tak ada Quran pun, Quran tak sebut perkara tu pun, tapi kita pakai. Benda-benda karut-mengarut, karut marut orang Melayu ni banyak kan. Malam Jumaat ada hantu, pengarut tu. Malam Jumaat ni malam barakah. Tapi dua benda mengarut yang dia gembur-gemburkan sebagai satu malam hantu. Sampai cerita-cerita hantu pun malam Jumaat dia keluar. Selangkah ke alam misteri. Hari Jumaat dia keluar. Takkah itu satu benda yang maaf cakap, tapi kadang-kadang nak sebut pun stupid lah. Stupid. Dia pergi kempenkan kat dalam TV, malam Jumaat cerita hantu. Masuklah kepala otak budak-budak, malam Jumaat ni ada hantu. Padahal Jumaat malam barakah. Satu lagi yang mengarutnya, taklah nafikan, betul sebenarnya kan. Malam apa orang cakap malam Jumaat ni? Malam suami isteri.
Betul lah pahala sama pahala apa, bersama dengan isteri. Betul lah banyak pahala. Tapi takkanlah itu je ibadah awak buat pada Jumaat. Dua benda kadang-kadang mengarut. Yahudi tuan-tuan, dia kitab tak mahu tapi dia merepek benda-benda yang dongeng, benda yang karut-marut, dia pandai. Yahudi. Tu tuan-tuan tengok, la ya'lamunal kitab. Kitab tak mahu tengok benda-benda yang amani, benda-benda yang dongeng, mengarut, yang karut-marut tu dia duk pakai. Kitab tak mahu rujuk. Kan? Kitab tak mahu rujuk, tapi benda-benda yang mengarut tu dia pakai. Dalam hal perkahwinan pun saya tengok ada banyak benda-benda yang mengarutkan orang pakai. Kitab tak mahu rujuk. Dulu tuan-tuan ada satu orang apa, hamba Allah datang rumah saya masa saya nak kahwin dulu kan. Datang rumah saya dia kata, kau ni nak bagi berkat kahwin kau manja santi kan. Kau lambung siling atas rumah kau ni." Lambung siling sebab apa Makcik? Nak bagi hujan tak payah turun, berkat sikit kerja kahwin kau nanti. Nak bagi hujan tak payah turun, lambung siling atas rumah. Selesai macam itu. Nak bagi hujan tak turun supaya kita punya majlis perkahwinan tu lancar kan. Lambung siling atas rumah. Apa kaitan kan? Tu mengarut tu, kitab tak mahu rujuk, duk pegang cerita mengarut. Kan? Budak-budak kan. Jangan buka payung dalam rumah nanti ular masuk. Mengarut tu. Apa kaitan kan? Apa kaitan benda tu? Kitab tak mahu rujuk, ada ke kaitan? Tak buka kitab lah. Secara logiknya, apa kaitan buka payung dalam rumah, ular masuk? Apa kaitan? Saya yakin kaitan dia ialah dulu orang tua kita, dia tak mahu budak main payung dalam rumah. Nanti kena mata. Dia buat hujah tak logik, kata dia ular masuk. Budak tu takut ular. Macam dia kata, jangan dulu nanti ular masuk. Jangan duduk atas bantal nanti bisul. Jangan duduk atas bantal nanti bisul. Apa kaitan bantal dengan bisul? Yang betulnya, kau nak bantal tu, budak tengah duduk, kau nak kan? Dia kata bisul, dia kata. Kalau awak nak bantal tu, awak ambil je lah. Tak payah cakap bisul. Dia mula buat benda-benda mengepek, mengarut yang tak ada hujah logik. Kan? Benda-benda mengarut ni tuan-tuan, nama dia amani. Benda-benda yang tak logik, yang mengarut, yang tahyul-mahyul. Yang berlaku dalam dunia kita hari ni. Yahudi pun buat, kita pun terkesan juga hari ni. Saya tuan-tuan, saya tak nafikan arwah atuk saya orang alim. Saya tak nafikan kesalehan dia. Tapi antara cerita mengarut yang orang bawa pasal dia, yang saya yakin mengarut. Dia kata, atuk engkau dulu Ustaz, dia kalau tak ada duit, dia zikir atas daun jadi duit daun tu. Tu hebat. Kalau betul zikir atas daun jadi duit, selesai masalah ekonomi negara ni. Masalah COVID selesai lah. Orang tak ada duit, musibah tak ada duit ni, selesai lah. Banyak orang susah. Mengarut tuan-tuan. Kitab tak mau rujuk. Apa kitab yang atuk saya baca dia tak mau rujuk, tapi yang dia faham cerita mengarut. Amani. Cerita mengarut, dongeng mengarut. Yang tu Yahudi pegang. Kitab Taurat tak mau tujuk, tak mau buka, tapi benda mengarut pandai. Jadi pada pandangan saya, ayat ni walaupun tuju pada Yahudi, tapi memang sesuai, kena dekat batang hidung kita sendiri pada hari ni. Banyak benda-benda mengarut, tahyul-mahyul kita percaya. Sedangkan tak ada kaitan dengan agama pun perkara tu. Kan? Maaf cakap tuan-tuan. Tuan kahwin, renjis dipilih tu kan. Ditepungilah tawar, hai beras kunyit ditabur. Ni semua budaya orang Hindu lah tuan. Budaya orang Hindu ambil beras kunyit tabur tu kan orang Hindu buat. Apa kena dengan agama? Tuan-tuan kalau ada buat tu, saya mohon maaf saya cakap lah. Sebab tengok kadang-kadang tak hilang lagi budaya tu. Tapi saya ingat tempat-tempat yang dah hilang dah. Cuma tempat-tempat yang kadang-kadang orang bandar, orang nani cerdik, tapi bila banyak perkahwinan dia buat hotel besar-besar ni, dia ada renjis sampai nyanyi lagu renjis apa dipilih kan. Ditepungilah tahu beras kunyit ditabur. Tuan tengok orang Hindu dia pusing api kan, dia tabur berah benda tu kan. Itulah budayanya. Kita ikut apa kan? Tak ikut benda tu. Tak ikut benda tu, mengarut lah. Tak ada kena-mengena. Amani. Benda mengarut, dongengan, karut-marut, tahyul-mahyul yang dipegang banyak orang Yahudi, tapi kitab tak mau buka. Bahaya perkara tu. Illa yadhunnun, dan dia suka agak-agak agama ni. Apa agak lah kan? Dia suka agak-agak agama ni. Okey tuan. Yang illa yadhunnun tuan-tuan, saya nak baca satu tafsir ya tentang apakah yang mereka sangka-sangka tuan. Ada dua tafsir yang menceritakan tentang apakah yang orang Yahudi sangka-sangka. Dia main ikut-ikut kepala otak dia sangka dia je. Dia sangka-sangka dia je. Tuan, ada satu orang pendeta Yahudi ni, sebahagian kata nama dia Ka'ab al-Ahbar. Wallahu a'lam apa nama, saya
tak pasti nama dia. Tapi sebagian kata nama dia Ka'ab al-Ahbar, dan ada beberapa riwayat nama dia. Sebagian tafsir cerita kan bahawa yang illa yadhunnun, melainkan mereka Yahudi suka sangka-sangka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendeta Yahudi ni dia bawa dua kes dekat Rasulullah. Iaitu kes satu orang Yahudi dia berzina, dan kes satu orang Yahudi dia mencuri. Bawa kat Rasulullah, dia kata Rasulullah, kami nak hukum Yahudi kami ni yang mencuri ni dengan hukum Taurat kami. Rasulullah kata bawa datang Taurat. Tak apa, tak tengok bawa datang Taurat mana hukuman dia. Dan dia pun bawa datang Taurat. Zaman tu tuan, dalam riwayat zaman tu Taurat tu dipikul oleh 5 orang Yahudi yang lain. Maknanya Taurat tu besar lah. Dipikul. Tulisan dia mungkin besar, dipikul Taurat ramai-ramai. Taurat tu besar kan, dipikul. Buka Taurat, jumpa tentang hukum hakam sama macam Quran, iaitu mencuri potong tangan. Sama macam dalam Quran. Kes kedua, zina. Yahudi, perempuan Yahudi yang dah berkahwin, dia berzina. Lelaki Yahudi dengan lelaki Yahudi yang lain berzina kan. Sebabkan zina tu hukum dia berat, bunuh kan. Bunuh dia berat. Pendeta Yahudi ni dia bawa Taurat kat Rasul, dia buka. Dia kata, oh hukum dia Rasulullah. Dia ingat Rasulullah ni walaupun ummi, tapi ummi Rasulullah ni dia mukjizat kata Nabi. Dia kata Rasulullah, hukum Rasulullah ialah hukum dia bawa ke atas ba'ir ataupun bagal. Ba'ir ni unta lah, bagal binatang tunggangan orang Arab kan. Bawa atas bagal, tonggeng dengan kepala dia ke bawah, hayak keliling kampung. Dia buat hukum sendiri. Dia sangka-sangka, berangan sendiri, hukum sendiri. Dia buat sendiri. Dia kata hukum dia Rasulullah, dia kata hukum dia kalau zina ni sebab dia takut nak kena bunuh orang tu. Dia tak nak Yahudi mati, dia buat hukum sendiri. Dia kata bawa atas ba'ir yang berzina tu, bawa di atas ba'ir kenderaan tu, binatang tunggangan, kemudian biar kaki dia ke atas, kepala ke bawah, seret keliling kampung. Lepas tu malukan dia ramai. Dia bawa hukuman dia sendiri, dia ubah. Nabi SAW tahu yang ni bukan hukum Taurat. Nabi panggil Ali radhiyallahu anhu untuk baca balik Taurat tu tentang hukuman sama macam dalam Quran. Sama macam dalam Quran. Hukuman tentang zina dan juga mencuri sama macam dalam Quran. Yang Zunnun dia bawa satu dongengan, satu sangkaan dia dengan agama dia. Perkara tu juga dibuat oleh orang-orang Yahudi. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Allah kata fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Kecelakaan besar untuk orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka sendiri. Kitab ni merujuk kepada Taurat, merujuk kepada Injil, ataupun merujuk juga kepada kata-kata. Dia bawa agama dengan kata-kata dia sendiri. Lepas tu dia claim, thumma yaquluna hadza min indillah. Dia claim, dia dakwa yang ni Tuhan cakap ni. Ni Tuhan kata, indillah. Ini daripada Allah. Macam Yahudi tadi tu, dia kata ini Taurat kata kena bawa atas ba'ir ni, letak kepala ke bawah pusing. Dia claim macam tu kat Nabi. Dia ingat Nabi tak tahu. Liyashtaru bihi thamanan qalila, sebab dia boleh jual dengan harga yang murah. Maksud dia bukanlah jual kitab, jual Quran dengan harga, tak. Menjual Al-Quran, hukum dia boleh, tak ada masalah. Jual Quran, cetak Quran dengan tulisan rasam yang sempurna, jual, tak ada masalah. Tuan-tuan guru Al-Quran kan, guru Al-Quran yang mengajar tajwid, buka kelas Al-Quran, ambil upah di atas kelas kita buat, tak ada masalah. Para fuqaha nak bincangkan perkara tu, tak ada masalah. Bahkan tuan-tuan, kalau kita ada kepakaran profesor yang ada buat kajian besar tentang agama, dia dia beritahu pada orang kajian ni macam mana tentang hukum hakam syarak, dia buat bayaran. Orang datang belajar dengan bayaran pun tak ada masalah. Yang penting kepakaran dia tu orang lain tak pandai. Dia serve kepandaian dia, dia bagi tahu kepandaian dia pada orang supaya orang lain pandai. Dia minta bayaran, tak ada masalah. Yang bermasalah ialah kalau yang dia minta tu orang lain pun boleh buat. Yang tu masalah. Itu yang dibincang para fuqaha, tak boleh. Contoh kan. Contoh, doa. Doa dia boleh baca doa, orang lain pun boleh baca doa. Kalau dia minta, doa saya satu doa RM10. Kalau dia minta, yang ni bermasalah. Tapi kalau orang tu willing nak bagi, tak ada masalah. Dia nak bagi kan. Dia nak bagi, dia tahu orang ni orang soleh kan. Dia nak jadi ustaz, minta tolong doakan, ataupun dia jumpa orang soleh yang lain bukan ustaz pun. Kan orang soleh bukan ustaz pun kadang-kadang kan. Minta tolong, saya nampak awak ni orang baik, minta tolong doakan anak saya, boleh tak?
InsyaAllah saya doakan. Dia doakan, besok-besok jumpa lagi, dia bagi sedekah, tak ada masalah. Tapi kalau kita minta, itu bermasalah kan. Nanti saya doa, saya ni orang soleh, maklumlah saya ni orang soleh kan. Satu doa saya RM10 lah. Yang tu tuan-tuan tak sedar diri kan. Jangan, yang tu bermasalah. Tapi kalau kepakaran agama yang orang tak ada, kita ajar pada orang, kita orang sedekah pada kita boleh ambil tak masalah. Yang tak boleh tadi, benda yang orang lain pun boleh buat. Bacakan Al-Quran, dia boleh buat, kita pun boleh buat. Kita tetap tolak bayaran, tak boleh. Tak boleh. Kalau dia willing nak bagi, tak ada masalah. Yang tu yang para fuqaha bincang, saya ringkaskan para fuqaha punya bincang pada ayat thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalil, dia jual dengan harga yang murah. Bahasan dia agak panjang tentang cerita ni, tapi kita ringkaskan bahasan tu pada beberapa pandangan tadi tu tentang apa yang dibolehkan dan apa yang tak dibolehkan dalam agama. Maka Allah kata fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, kecelakaan besar untuk apa yang mereka kerjakan atas perkara itu. Wallahu ta'ala alam. Kita ringkas pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati insya-Allah. Dan sama-samalah kita berharap agar musibah yang berlaku kita pada hari ini kita akan berakhir. Dan tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan mungkin yang murah rezeki kan. Tuan-tuan kena banyak bantu, kena rajin-rajin keluar sedekah ni untuk banyak bantu kawan-kawan kita yang terjejas. Sahabat-sahabat Muslim terutama yang terjejas, dan kena keluarkan sedekah, banyak-banyak bantu. Dan saya nak sebut satu benda tuan di akhir kelas kita ni sebagai manfaat teguran untuk diri saya dan juga diri tuan-tuan semua, kita semualah insya-Allah. Dalam pada kita bersedekah tuan-tuan, ada satu i'tiqad yang kita kena jelas, kita kena pakai. Pegangan, i'tiqad ni pegangan gitu. So, semasa kita buat amal soleh, bersedekah ni, kita jangan sekali-sekala anggap bahawa agama ni perlukan kita untuk bersedekah. Jangan tuan-tuan. Jangan. Masa kita ada nak keluarkan duit, ramai orang susah ni, aku ni dia perlukan sekarang ni untuk sedekah ni, nanti orang miskin tak makan. Ya tuan-tuan, dia perlukan sedekah kita, betul lah. Tapi kita secara pegangan kita pula, jangan kita anggap macam agama perlukan kita. Tuan, sebenarnya tuan, agama ni tak pernah perlukan kita. Betul saya cakap, agama ni, Islam ni dan Islam ni tuan tak pernah perlukan kita. Kita kalau buat amal soleh apa benda yang bantu orang, kita bantu orang apa sekalipun, kita jangan sangka orang ni perlukan kita. Zahirnya memanglah dia perlukan kita. Tapi masa kita buat amal tu, kita jangan ingat aku diperlukan. Contoh-contoh nak mengajar ni kan. Oh, masjid dah buka ni, aku diperlukan oleh masjid-masjid semua untuk mengajar ni. Kalau tak ada orang, siapa lagi nak mengajar kalau bukan aku? Dia sangka macam agama perlukan dia untuk mengajar. Tak. Agama tak pernah perlukan sesiapa pun untuk tolong dia. Dan sebaliknya tuan-tuan, kita sendiri perlukan agama ni. Masa kita sedekah pada orang, kita kena anggap bahawa ya Allah, aku perlukan amalan sedekah ni untuk nak selamatkan diri aku pada hari akhirat. Amalan sedekah ni aku perlu buat ni ya Allah. Terima kasih bagi ruang aku bersedekah. Kita kena anggap macam tu. Jangan kita anggap orang perlukan kita. Jangan tuan-tuan. Satu kaum ni tuan, dia pernah datang kat Nabi SAW. Dia minta Nabi iktiraf kaum dia dengan satu pengiktirafan yang besar supaya orang lain sedar bahawa dia diperlukan oleh agama. Ya Rasulullah, yamunnu alaika an aslamu, dia kata. Dalam riwayat menyebut, Rasulullah, takkah boleh kau berikan kami anugerah yang kau tak beri pada orang lain? Menandakan kami ni penting dalam agama. Ni kaum yang Allah kata dalam Quran tentang waqalatil a'rab amanna kan. Berkata orang-orang pedalaman, koboi dekat tengah-tengah padang pasir itu masuk Islam, dia kata Rasulullah kami dah beriman. Oh, dia kata beriman terus kan. Allah kata la taqul hadza walakin qulu aslamna. Jangan kata kau beriman, kata kau orang Islam dah cukup dah. Dia minta Rasulullah iktiraf dia diperlukan dalam agama. Tuan, jangan. Masa kita nak sedekah, nak tolong orang, kita mesti ada perasaan, ada pegangan, Allah, aku perlukan amal soleh bersedekah ni untuk nak selamatkan aku daripada neraka Tuhan, daripada neraka Engkau ya Allah. Allah dia beri amaran, Allah kata may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin wa a'izzatin. Allah sebut tentang apa? Allah sebut tentang may yartadda minkum, siapa yang murtad daripada agama ni, Allah akan fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti kaum lain yang lebih bagus pada kamu. Kita tak murtad tuan-tuan, tak, kita sedekah je. Kalau kita tak mau sedekah pun, Allah akan ganti kaum lain yang jauh lebih baik daripada kita untuk sedekah untuk agama ni.
So agama tak peluang kita. Dan Allah bagi ciri orang-orang tu dia a'izzatin azillatin kan. Dia ni satu orang yang a'izzah, yang mengizzahkan umat Islam dan berlaku keras pada orang-orang yang kufur. Azillatin al kafirin. Jadi tuan sedar, kita kena sedar bahawa agama tak pernah perlukan kita. Macam Allah tak pernah perlukan kita. Kita taat pada Allah ke, kita tak sembah Allah ke, Allah tak ada kesan apa-apa. Macam tu juga agama ni, kita sedekah ke tak sedekah ke, agama tak rugi apa-apa. Kita tak rugi apa-apa. Kita yang perlukan agama untuk teruskan kehidupan. Dan kita tuan-tuan, kita sangat beruntung lahir-lahir kita dapat masuk agama Islam kan. Kita beruntung kita dapat Islam ni. Cuma Islamnya rugi pada orang macam itu. Kan, wallahu taala alam. Allah Subhanahu wa taala berkati insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallim Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman al-hikmah fahimna. وفهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبل سبحنا والطير وكنا فاعلين الحمد لله رب العالمين. تقول الله منكم.